Okay, salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan sambung dalam bab 3, kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okay, hari ini saya akan fokus kepada kuasa 3 ya. Yang selebih daripada kuasa 2 tu, saya akan bincang setelah kami bertemu di sekolah sebab ada penerangan yang banyak yang perlu dijalankan lebih sesuai jika kita bersemuka. Nak cakap di macam ni video atau online sebenarnya susah kita nak terangkan. Tapi kalau setakat tekan kalkulator, kita boleh guna video. So hari ini kita seperti biasalah, seperti hari itu kita akan belajar kuasa 3 sahaja dan punca kuasa 3. Ini adalah ikut buku teks muka surat 50 lebih. Saya dah bagi kan muka surat 57. Kita tengok apa tu kuasa 3 sempurna. Kuasa 3 sempurna adalah jika kita ada 3 nombor yang sama yang kita darab. Contohnya 2 darab 2, ni contoh salin. Ini dia yang salin. Contoh yang pertama, 2 darab 2. Mulanya kita tulis 2 darab 2 ini adalah kita panggil 2 kuasa 2 sama dengan 4. Tapi kalau kita darab dia lebih 3 kali, contohnya sekarang 3 kali, dia sama dengan 2 kuasa 3. Kalau kita tekan kalkulator, dia akan dapat jadi 8. Kalau kita nak semak pun, 2 darab 2 adalah 4. 4 darab 2 masih lagi sama dengan 8. Maka punca kuasa 2 bagi suatu nombor adalah nombor tersebut tu darab 3 kali. Seterusnya kita tengok 3 darab 3 darab 3 sama dengan 3 kuasa 3. Bagaimana kita nak semak? Semak je. 3 darab 3 adalah 9. 9 darab 3 adalah 27. Tulis kat sini 27. Kita cuba lagi tengok yang keempat. 4 darab 4 darab 4. Maka 4 kuasa 3 sama dengan, kalau ada kalkulator terus tekan lah. Tak ada, kita cuba darab ikut congak. So sini adalah 64. Maka sama dengan 64. Daripada yang ini, contoh yang saya bagi, mana nombor-nombor yang seperti biasa hari itu, kuasa 2 sempurna. Yang ini adalah dinamakan sebagai nombor kuasa 3 sempurna. Itu maksudnya dia adalah hasil darab daripada nombor itu sendiri 3 kali. Kuasa 3 sempurna. Kalau awak cuba senaraikan, kita akan dapat bermula daripada 1, lagi 8, lagi 27, 64. Seterusnya 5 darab 5 darab 5 adalah 125 dan seterusnya. Kita kalau dah biasa, kita tengok nombor sudah tahu. 1 ni adalah 1 kuasa 3, 1 darab 1 darab 1 pun 1. 8 adalah 2 darab 2 darab 2. Ini memang dah lama kita kena ingat. Ini 1 kuasa 3, 2 kuasa 3, 3 kuasa 3, 4 kuasa 3 sama dengan 64 dan 5 kuasa 3 sama dengan 125. Maka jawapan daripada kita darabkan 3-3 tu kita panggil sebagai kuasa 3 sempurna. Kita juga boleh tulis dalam bentuk 64 sama dengan 4 darab 4 darab 4 sama dengan 4 kuasa 3. So kita boleh juga tulis dalam macam ni, 64 sama dengan 4 kuasa 3 atau kita tulis 4 kuasa 3 sama dengan 64. Ikut mana yang kita nak tulis. Semua cara tulis semua tu betul. Ikut soalan, ikut kehendak soalan, dia nak kita guna yang bentuk yang mana satu. Seterusnya, bagaimanakah anda menentukan sama ada suatu nombor itu kuasa 3 sempurna ke tidak? Seperti biasa, kita cuba buat pembahagian. Kita ada 64, kita cuba bahagi 2. Macam kuasa 2, so kita buat bahagi 2. Bahagi 2 lagi, tekan kalkulator, ini 16. Bahagi 2 lagi, ini adalah 8. Bahagi 2 lagi, ini adalah 4. So kita bahagi 2 lagi, kita dapat 2. Kalau nak bahagi 2 lagi, tinggal 1. So yang kita nak adalah nombor-nombor yang sini. Maka 64 kita boleh tulis sama dengan pemfaktoran dia 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. Ada berapa 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 2. 1, 2, 3, 4, 5, 2. So daripada 2 darab 2 ni, boleh tak kita bentukkan dia dalam bentuk 3 kumpulan?
So kita sini tengok, ya, kita boleh bentukkan 3 kumpulan. So maka 4 darab 4 darab 4, maka kita kata 64 ialah nombor kuasa 3 sempurna. Nombor kuasa 3 sempurna. Kena nyatakan kalau soalan minta ya atau tidak, kena tulislah ayat menyatakan bahawa 64 ialah nombor kuasa 3 sempurna. Kita just bahagi. 240 sama, kita cuba buat pembahagian. Bahagi 2 kita dapat 120. Bahagi 2 kita dapat 60. Bahagi 2 kita dapat 30. Bahagi 2 dapat 15. 15 dah tak boleh bahagi 2, kita cuba bahagi 3, dapat 5. Maka 240 sama dengan 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 5. Kita tidak dapat bentuk 3 kumpulan yang sama, dapat 2 je. Yang lain tu dah lain. Maka kita kata 240 bukan nombor kuasa 3 sempurna. Memang senang saja, bahagi 2 je. Kita cuba bahagi 2. Bagaimana dapat yang ni? Cuba tekan kalkulator seperti yang kuasa 2 saya cakap. Kita tulis 240 bahagi 2 sama dengan 120. Itulah yang kita tulis macam ni. 240 bahagi 2 sama dengan 120. Nanti 120 bahagi 2 sama dengan 60. Itu cara buat sengit. Cuba tekan kalkulator. Boleh selesai. Kita tengok latihan 3.2a. Sila buat dalam buku latihan yang sama. Kita guna cara yang sama je kita bahagi. Saya ambil satu contoh C. Yang lain semua kena buat. Saya cuba je bahagi. Ini adalah kan J. So kan J tak boleh bahagi 2. Kita cuba bahagi 3. Kita cuba bahagi 3. Tekan kalkulator. 215 bahagi 3 dapat 71.66666. Maka bahagi 3 pun tak boleh. Bahagi 3 pun tak boleh. Kita cuba bahagi 5 pula. 215 bahagi 5. So kita dapat 43. 43 nak bahagi 2 boleh? Tak boleh. Bahagi 3, 40 bahagi 3 tak boleh. Bahagi 5 tak boleh. Bahagi 7 tak boleh. Maka tinggal ni saja. 215 sama dengan 5 darab 43. Maka 215 bukan nombor kuasa 3 sempurna. Bukan nombor kuasa 3 sempurna. Kan senang aja kan? Tekan kalkulator, boleh bahagi, kita bahagi. Tak boleh bahagi, itulah jawapan dia. Cuba buat lagi A, B, C, D. 4 soalan buat dalam buku latihan. C saja saya tunjukkan cara nak buat. Yang lain tu ikut saja cara. Kalau boleh bahagi 3, bahagi 3. Tak boleh bahagi 3, cuba bahagi 5. Seterusnya. Apakah hubungan antara kuasa 3 dan punca kuasa 3? Sama juga dengan 2 kuasa 2 sama dengan 4. Tapi kalau kita punca kuasa 4 sama dengan 2 darab 2 sama dengan 2 semula. So hubungan dia adalah pergi balik lah. Satu darab, satu bahagi lah. Macam tu kuasa 3 dengan punca kuasa 3. Dan sebutan kita adalah punca kuasa 3 bagi 8. Contohnya lah bagi apa? Punca kuasa 3 bagi 2. Punca kuasa 3 bagi 8. Punca kuasa 3 bagi 125. So kita tengok contoh. Contoh biasa sampai sekarang jangan tanya lagi contoh salin aja, ikut aja. Lengkapkan setiap yang berikut. 4 darab 4 darab 4 adalah 64. Maka punca kuasa 3 bagi 64 adalah 4 darab 4 darab 4. Beza dia ada satu sini ada satu 3 kecil. Cara nak tulis adalah buat ni tegak, tulis 3 di sini. Punca kuasa 2 kita tak tulis 2 tau. Memang macam tu. Ini skora rendah, bahagi contohnya 24 bahagi 2. Ini bahagi. Bukan yang ini. Dia adalah yang tajam. Kalau punca kuasa 2 terus naik, tak payah tulis 2. Kita punca kuasa 3 kena tulis kuasa 3 di sini So sama dengan 4.
Okay, hari tu ada budak yang dah hantar gambar untuk latihan. Okay, ada orang terus tertinggal punca kuasa 2 tu dalam dia punya jawapan. So, jangan hilang kuasa 3 selagi belum sampai jawapan terakhir. Okay, kita tengok B pula. Okay, negatif 0.5 darab negatif 0.5 darab negatif 0.5. Okay, so maka ini adalah sama jugalah. Negatif 0.5 darab negatif 0.5 negatif 0.5. Simbol jangan hilang. Ikut dahulu. Jangan hilang. Okay, barulah jawapan dia negatif 0.5. Okay, salin dalam buku latihan. Okay, seterusnya, okay, 1/6 sama dengan yang ini. So, bagaimana kita nak tukar? 1/216. Tulis aja lah. Kuasa 3. 1/6 kuasa 3. Sama aja. Maka sama dengan 1/6. Sebab kuasa 3 ni dengan ni boleh dihapuskan. Sebab ada 3 di luar, ada 3 di dalam. Kita boleh anggap boleh dihapuskan. Akhirnya tinggal 1/6. Tapi semasa buat kat sini, jangan tertinggal rumah punca kuasa 3 tersebut. Okey. Kita boleh cuba soalan lain. Keempat, saya bagi sendiri D kurungan negatif 1/2 kuasa 3 sama dengan negatif 1/8. Maka punca kuasa 3 bagi negatif 1/8 sama dengan punca kuasa 3 negatif 1/8 buat kurungan kuasa 3. Okey, akhirnya dapat negatif 1/8. Okay, kenapa kita letak kurungan di sini? Sebab ada nombor negatif kat dalam. Okay, biasanya kalau kita ada nombor negatif, kita akan letak kurungan untuk membezakan dia punya tanda negatif. Yang kedua, sebab dia pecahan, atas ada nombor, bawah ada nombor. So, kita buat kurungan mewakili keseluruhannya kuasa 3. Ya, dapatlah negatif 1/8. Okey, tengok latihan diri. Ini pun buat dalam buku latihan. Okey, rasanya senang aja kot. Menyalin letak nombor dah dapat jawapan. Okey, ya, apa tu? Okey, seterusnya, bagaimanakah anda menentukan kuasa 3 suatu nombor? Bagaimana kita menentukan tanpa guna kalkulator ya? Okey, memang kita boleh guna kalkulator dengan cepat, tapi kadang-kadang soalan PT3, okey, ingat soalan dalam PT3 dia minta tanpa menggunakan kalkulator. Maka kita mesti tunjuk, okey, ini mesti tunjuk langkah pengiraan. Kalau tiada langkah pengiraan, maka walaupun jawapan awak betul, still tiada markah untuk soalan ni. Sebab soalan ni dah memang nyatakan syarat dia adalah tanpa menggunakan kalkulator. Okay, kita cuba tengok A, 4 kuasa 3. Bagaimana kita tak nak guna kalkulator? Itu yang saya cakap, macam ni aja kita buat. 4 darab 4 ni. 4 darab 4 adalah 16. 16 darab 4. Buatlah macam skora rendah, tak salah buatlah macam ni. Okey, ni 24, 41, ni 6, maka 64. Okey, B 0.2 kuasa 3 sama dengan 0.2 darab 0.2 darab 0.2. Bagaimana kita dapat jawapan? Buatlah di sini 0.2 darab 0.2, 2 darab 2, 4, 0, 0, 0. So, 4, 0, 0, 2 titik tempat puluhan. Macam skora rendah kita buat. Talas ni, maka sama dengan darat lagi. Okay, darat lagi 0.2. 248 0 0 0 0 0. So 3 tempat perpuluhan pula 0.008. Maka 0.08 tanpa kalkulator. Okey, untuk C ni saya padam. Untuk C dia ada pecahan. Sama je kita buat. Pecahan adalah negatif 3/5 kuasa 3 sama dengan kita buka. Negatif 3 darab negatif 3 darab negatif 3 per 5 darab 5 darab 5. 3 darab 3 9 darab negatif 3 per 5 darab 5 25 darab 5. 3 darab 9 negatif 27 per 5 darab 25 adalah 125. Maka selesai. Memang kita kena congak. Walaupun kita boleh tekan kalkulator, ingat awak boleh tekan kalkulator.
Memang boleh tekan. Tapi mesti menulis langkah pengiraan macam saya tulis. Tak boleh nak cepat. Kita hanya boleh tekan kalkulator, -3 darab -3 berapa? Okey, 9. Okey, 5 darab 5, 25. Kalau tak nak congak kan, tekan kalkulator. Satu langkah demi satu langkah tunjukkan. Okey, saya ingat lagi tunjukkan. Bukan tak boleh tekan kalkulator, boleh tekan. Tapi kena tunjukkan langkah penyelesaian. Okey, contoh 12 ni pula. Ni memang minta awak guna kalkulator, tekanlah. Tak ada masalah. Tekan kalkulator seronoklah semua orang. Tekan aja. Okey, di mana dia? Cari di kalkulator anda ada satu simbol ini. Kuasa 3. Okey, pecahan cari simbol ni. Okey, yang kuasa 3 cari yang ini. Tekan sama dengan dapatlah jawapan. Okay, kita tekan apa? 18 kuasa 3. Cari X kuasa 3 ni. Tekan sama dengan. Okay, ni kurungan. Tekanlah kurungan. Negatif cari negatif. Ingat macam semalam hari tu saya cakap negatif. Di sini. Okay, 4 per 1 per 2. Tekan je. 4 tekan simbol A, B sini. Tekan 1. Tekan simbol ni. Tekan 2. Lepas tu tekan kuasa 3. Tekan ikut urutan nombor. Awak akan dapat jawapan. Cuba tekan kalkulator, main kalkulator di rumah. Kalkulator apa-apa pun boleh tekan. Asalkan ada kuasa 3 ni. Kalau tak ada kuasa 3, kalkulator tak ada. Kita ada handphone. Handphone boleh download scientific calculator. Tapi tak ada juga. Hanya ada kalkulator biasa sahaja. Kita akan tekan kalkulator macam ni. Okay, dapat juga jawapan. Cuma pecahan tak boleh buat lah. Tapi kalau perpuluhan boleh lagi. Negatif 6.3 kuasa 3 sama dengan 6.3 darab 6.3 darab 6.3. Nanti jawapan kita letak negatif di depan. Okay, masih lagi boleh guna kalkulator. Kalkulator biasa. Ini biasa-biasa. RM1, RM2 yang dapat punya kalkulator pun boleh tekan macam ni. Cuma pecahan memang tak boleh tekan. Tapi kalau ada scientific, tekan guna kalkulator scientific. Okay, seterusnya, tekan sesuatu nilai guna tanpa kalkulator. Soalan ni minta awak tanpa. So, apabila tanpa, mesti tunjuk langkah. Saya dah cakap banyak kali mesti tunjuk langkah. Yang ini yang boleh guna kalkulator, tekan aja lah, tak apa. Terus tekan dapat satu jawapan. Tapi untuk soalan 1, minta tunjuk semua langkah yang awak kira. Buat dalam buku latihan. Seterusnya, bagaimana kita menentukan punca kuasa 3 suatu nombor? Sama aja kan? Apa kita buat? A. Punca kuasa 3 64. Sama dengan punca kuasa 3 4 darab 4 darab 4. Sama dengan 4. Ini kita tanpa kalkulator. Kalau B 216. Bagaimana kita nak tahu dia sama ke tak sama? Pecahkan dia dulu. Bahagi 2. Sama dengan apa? 216 bagi 2 adalah 216 bagi 2. 108. Tekan kalkulator. Ini bahagi 2 lagi. Tengok berapa? 108 bahagi 2 dapat 54. Bahagi 2 lagi dapat 27. Kita tak boleh bahagi 2. Bahagi 3 dapat 9. Bahagi 3 dapat 3. Maka 216 sama dengan 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 3 darab 3. Cuba kita susunkan dalam 3. 3 kumpulan. Boleh tak susun 2 darab 3. Dapat lagi satu lagi 2 darab 3. Betul So kita ada 3 2 3 3 kan. So kita gabungkan. Akhirnya kita dapat apa? 6 darab 6 darab 6. Maka kita tulislah kat sini. Punca kuasa 3, 6 darab 6 darab 6. Sama dengan 6. Itulah cara yang kita tanpa menggunakan kalkulator. Tunjuklah langkah. Kenapa nak leceh kan? Memang soalan tu minta, dia memang akan bagilah 2 markah atau 3 markah untuk soalan ni. Sebab dia nak tengok kemahiran kita mencari jawapan. Seterusnya, cuba buatlah latihan ni tanpa guna kalkulator. Kalau macam ni, saya ambil soalan mana? Saya nak ambil ni lah. B senang sikit. So, satu-satu kita pecahkan nombor dia. Jangan terus pergi buat. Bahagi 3 dapat berapa? 81 bahagi 3 dapat 27.
Okay, 27 bahagi 3 dapat 9. Okay, biasa-biasa je nombor dia. Kalau kita tengok nombor dia dah berulang-ulang. Okay, punca kuasa 3. Okay, 81 ni 27 bagi 3, 9. 9 bagi 3, 3. Okay, so dapatlah 3 darab 3 darab 3. Okay, lepas kita kira, kita tengok 81 sama dengan 3 darab 3 darab 3. Okay, tapi adakah dia boleh bentuk 3 kumpulan? Tak jadi. Maka 81 bukan. Kalau kita tak boleh buat, okay, sakut lagi. So, kita akan buat di mana macam kuasa 2 yang kita belajar, bagi permudahkan dia. Okay, iaitu kita cuba ni bahagi 3, ini bahagi 3. Kita permudahkan dia. 81 bahagi 3 kita dapat 27. Okay, 192 kita bahagi 3 sama dengan 64. Alah, negatif tu jangan tertinggal. Okey, 27 dengan 64. Barulah kita kenal nombor dia. Okey, kita kenal nombor ni, maka kita tukar kepada nombor yang kita kenal. 27 adalah 3 darab 3. 64 adalah 4 darab 4 darab 4. Okey, maka sama dengan negatif letak di luar 3/4. Kita kena cuba, tahu cuba apa? Apabila kita dapat nombor, kita cuba bahagi. Dapat tak dia jadi nombor kuasa 2 sempurna? Kalau tidak, kita permudahkan dia. Lepas tu kita tengok, lepas permudahkan, kita dapat nombor yang kita kenal. 27, 64. Okey, yang lagi 2, awak rujuk buku teks, awak akan dapat. Salin, tengok, dah dapat. Okey, ini adalah contoh lagi yang tanpa menggunakan kalkulator. Seperti biasa, yang kita boleh kira congak. Buat A. Okey, punca kuasa 3, 0.027. Kalau kita sudah hafal, okey, 27 ni mesti daripada 3 kuasa 3. Tapi sini ada 1, 2, 3, 3 tempat perpuluhan. Maka kita tahu dia adalah bermula daripada 0.3 darab 0.3 darab 0.3. 3 kali dapatlah 0.3. Itu jika kita tahu. Okay, kalau kita tak tahu, kita akan guna cara kedua, iaitu kita tukar dia dalam bentuk pecahan. Okey, sebab sini ada 3 tempat perpuluhan. So, sama dengan 27. Punca kuasa 3 ni jangan tinggal. Okey, 3 tempat perpuluhan maksudnya sama dengan 1000. 1, 2, 3. Okay, so 27 kita dah kenal lah, dah hafal kan? 3 darab 3 darab 3. 1000, 10 darab 10 darab 10. Senang lah nak tengok ada 3 kosong. So 3 10 lah. Lepas tu dapatlah jawapan kita. 3/10 sama dengan 0.3. Tukar balik nombor perpuluhan. Okey, ini yang tanpa kalkulator. Okay, lepas tu kita tengok soalan B pula. Sama je lah. Kalau tahu nilai, kita dah hafal 8 ni adalah, okay, 8 ni adalah apa? 2 kuasa 3. Lepas tu ada 3 tempat perpuluhan. Maka kita dah tahu jawapan kita dah. Negatif 0.2 darab negatif 0.2 darab negatif 0.2. Disebabkan terlalu banyak simbol, letaklah kurungan. Nampak? Ada taraf, ada tolak, menyusahkan kita. Maka letaklah kurungan untuk memisahkan banyak simbol operasi tambah tolak darab bahagi. Maka jawapan kita adalah negatif 0.2. Okay? Atau kita guna cara sama lah. Kita buat pecahan. 8 bahagi 1000. Sama dengan punca kuasa 3, 2 darab 2 darab 2. Negatif letak di luar, bahagi 10 darab 10 darab 10. Sama dengan negatif 2/10. Sama dengan negatif 0.2. Okey, sama sahaja. Okay, cuba buat yang lain latihan. Hari ini, semalam dengan hari ini memang banyak latihan. Saya akan bagi masa panjang untuk awak buat. Tanpa kalkulator, ingat mesti tunjuk langkah dia. Tunjuk. Okay, seterusnya guna kalkulator. So kita tekanlah simbol dia. Simbol apa? Yang ni, punca kuasa 3. Carilah kat kalkulator awak, mesti ada simbol ni. So tekan saja, terus tekan nombor 24. Mesti dapat jawapan. Okay, berapa titik perpuluhan? Ikut soalan. Kadang-kadang soalan minta 2 tempat perpuluhan. Kadang-kadang soalan tu minta 3 tempat perpuluhan. Kita ikut dia.
Okey, ikut dia, cuba tekan. Tak dapat tekan tak apa. Boleh tanya bila-bila masa. Okey, dan yang terakhir adalah latihan. Tekan kalkulator aja, tak ada apa pun. Salin soalan, tekan kalkulator terus dapat jawapan. Okey, cuba tekan kalkulator. Okey. Sekian, terima kasih untuk hari ini. Hari ini kita belajar kuasa 3. Okey, 2 darab 2 sama dengan 2 kuasa 3 sama dengan 8. Dan kita belajar punca kuasa 3 8 sama dengan punca kuasa 3 8 darab 8 sama dengan 8. Okey, hubung kait dua ni saja. Jika pecahan, ingat tadi saya cakap, jika pecahan kita senang buat, tapi kalau jika perpuluhan kita tukar dalam bentuk pecahan, barulah kita boleh buat pengiraan. Okey, ini just ulang kaji balik. Saya ulang balik aja, takut awak lupa. Okey, itu sahaja. Okey, sekian, terima kasih.